Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid tahun 3 yang cikgu kasih sekalian. Okey, lama tak jumpa dah kan? Okey, jadi cikgu doakan agar semuanya sihat di rumah. Okey, semuanya sihat belaka. Bersama keluarga, adik-beradik semuanya sihat. Okey. Okey, dan semuanya happy kat rumah. Sementara kita cuti PKP. Okey. Jadi bagi meneruskan sesi pembelajaran PDPR kita bagi subjek pendidikan kesihatan. Okey. Kita teruskan dengan topik waspada selalu. Waspada ke waspada? Waspada selalu. Okey, jadi murid kamu boleh rujuk buku teks PJPK kamu muka surat 86. Okey, ingat waspada selalu. Apa tu waspada selalu? Waspada maksud dia apa? Berhati-hati. Okey, itu malah maksud dia Jadi topik kita hari ni berhati-hati. Okey. Jom tengok slide apa yang cikgu sediakan untuk kamu Okey. Tengok ni gambar raja ni. Ni gambar raja apa ni? Nampak ada dua orang murid, bukan murid, budak kecil budak kecil. Lepas tu ada orang dewasa. Nampak dia buka pintu kereta. Lepas tu nampak dia tarik budak tu. Nampak. Okey, ayah dia ke? Kalau ayah dia, kenapa budak tu nak pandang sana Lepas tu kenapa macam abang dia tu nak lari? Okey, jadi ini sebenarnya apa? Bukan. Ini adalah apa? Ini adalah kes penculikan. Nampak tak? Bahaya tak? Bahaya kes culik bahaya. Budak-budak sekarang bahaya budak-budak muda-muda ni. Budak-budak kecil ni. Darjah 3, darjah 2, darjah 1, prasekolah. Bahaya. Risau dalam bab-bab ni, kes culik ni. Kena jaga Alright. Okey. Jadi soalan pertama, okey, yang ditanya oleh siapa ni? Ravi. Ravi Okey, dia tanya, apakah itu ancaman sekeliling? Ancaman sekeliling. Ancaman sekeliling. Sekeliling kita ancaman. Apa maksud tu? Okey. Jadi kamu kena faham maksud ancaman sekeliling ialah keadaan persekitaran yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri sendiri. Maksud dia apa? Maksud dia keadaan sekeliling kamu yang boleh mendatangkan, yang boleh membahayakan, yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Okey, macam kamu okey, kamu kena fikir ancaman sekeliling. Kalau kamu sekarang berada di rumah, betul tak? Berada di rumah, ada emak, ada ayah, ada abang, ada kakak. Ada ancaman sekeliling tak kat situ? Ancaman, ada bahaya tak? Tak ada, sebab ada ayah, mak, ada orang dewasa. Tak ada. Yang ini sekarang kita nak belajar situasi. Situasi-situasi yang boleh mendatangkan ancaman. Apa situasi yang bahaya? Supaya kamu tak buat. Kita tak nak tadi ada kes colik tadi kan. Tak nak macam tu kan. Jadi hari ni kita nak belajar situasi. Macam mana rupa ancaman sekeliling. Okey? Okey, tengok ni situasi yang mengancam keselamatan diri. Nampak tu? Okey, ada budak kecil. Nampak? Budak kecil. Tiba-tiba ada kereta berhenti. Ada kereta berhenti. Dia bagi air kotak. Dia bagi coklat. Nak ambil tak? Nak ambil tak? Nampak tak? Okey. Menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Kalau dikenal orang yang datang tu, datang kereta buka pakcik dia. Pakcik dia bagi air. Ambil lah, tak ada masalah. Dia kenal, betul tak? Orang yang dikenali. Datang kereta, keluar jiran dia. Kenal tak jiran dia? Baik dengan ayah dia tak? Kalau kenal, okey, boleh ambil lah air. Tapi tiba-tiba datang, ada orang datang dekat kamu. Kamu tak kenal, dia buka tingkap. Buka tingkap. Tanya, adik, adik, coklat, nak coklat tak? Kamu tak kenal. Nampak? Bahaya tak? Bahaya. Jadi ini adalah satu situasi yang boleh mengancam keselamatan diri kamu. Bahaya kita tak tahu apa dia takut ada orang nak colik. Tu dia takut. Jadi janganlah terima pemberian daripada orang yang tidak kenali. Bahaya. Ini situasi yang paling bahaya. Jangan walaupun kamu berada di rumah rumah teres. Okey, mak ayah ada kat dalam rumah ataupun ayah pergi kerja, abang kakak dalam rumah, kamu main kat luar rumah.
main kat luar rumah kan. Okey, selamatlah kata dekat rumah. Selamatlah main kat dekat rumah. Tapi kat luar rumah tiba-tiba ada kereta datang. Nampak? Dia datang dekat tingkap. Dia kata, "Jom ikut abang. Abang bagi coklat nak? Jalan-jalan nak?" Bahaya tak? Bahaya sebab kamu tak kenal orang tu. Jadi jangan Jadi ini bahaya. Situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Yang bahaya. Faham Okey, gambar rajah yang kedua. Situasi yang kedua. Okey, yang boleh mengancam keselamatan diri kamu. Apa dia nampak ni? Ada seorang adik, seorang budak kecil. Dia sedang bermain di mana? Di taman permainan. Dengan siapa tu? Tak ada orang. Nampak? Bermain sendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa. Selamat tak? Main seorang selamat tak? Pergi taman tengah hari kan. Tapi tak apa. Sekarang kita dalam PKP kan. Dalam PKP, jadi tak boleh nak keluar pergi taman, nak main taman. Tak apa, tu bagus. Cuba kalau tak ada PKP, boleh keluar main kat taman. Tengah hari, kamu main tengah hari. Waktu tengah hari kan, tak ada orang nak main. Kamu nak main seorang, buayan-buayan, main gelonsor. Pergi seorang. Tak ajak abang, tak ajak kakak, tak bagi tahu mak. Bahaya tak? Bahaya. Jadi bermain sendirian di taman permainan juga adalah situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Okey, faham Alright. Okey, seterusnya. Nampak ni. Okey, apa ni? Seorang murid, seorang budak dekat rumah, dekat bilik, buka komputer ataupun laptop, nampak depan komputer kan. Okey, apa dia buat? Melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa. Bahaya Sebenarnya bahaya. Sebab tu bahaya kan. Kamu dapat tablet, dapat handphone, kamu duduk kat rumah, duduk dalam bilik, main seorang. Bahaya sebenarnya. Bahaya dia sebab apa? Sebab kadang-kadang kamu main TikTok, main WhatsApp, main Instagram, main apa lagi main Telegram, WhatsApp. Itu je lah yang kita tahu kita tak tahu benda lain lah. Kamu main benda tu, tiba-tiba mesti ada orang yang cuba berkawan dengan kamu. Nampak? Kamu tak kenal orang tu, tapi orang tu berkawan dengan kamu. Dia sembang dengan kamu baik-baik. Jadi kamu pun seronok. Seronok. Dia tanya gambar, kamu bagi dia gambar. Orang tu tanya nama siapa, kamu bagi nama. Umur berapa, kamu bagi tahu dia umur berapa. Duduk mana, kamu bagi tahu dia duduk mana. Nampak? Dia tanya maklumat kamu. Bahaya tak? Bahaya. Sebab kamu tak kenal orang di sana. Orang tu kata dia dah umur dia 10 tahun dah jam 4, kamu dah jam 3. Kamu seronok. Bestnya ada power makwa. Contoh. Okey, lepas tu sebenarnya lelaki tu bukannya 10 tahun. Lelaki tu 30 tahun. Nampak? Betul tak? Bahaya tak? Sebab kita tak kenal dengan orang di sana. Sebab tu bahaya kita melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa. Memang bahaya. Okey? Jadi janganlah. Jangan cuba-cuba nak main yang bukan-bukan. Kalau ada orang nak berkawan, berhati-hatilah. Berhati-hati. Sebab cikgu risau zaman sekarang kita di rumah kan, PDPR, duduk di rumah, main handphone, tablet, laptop. Kalau mak ayah kamu ada, tak ada masalah. Yang kita risau bila tanpa pengawasan ibu bapa. Okey? Faham ini situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Okey. Okey, seterusnya nampak. Nampak ada murid ni. Ada budak ni dia berjalan di belakang kawasan perumahan. Yang sunyi. Okey, apa dia? Situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Berjalan seorang diri di tempat sunyi. Bahaya tak? Bahaya. Bahaya sebab apa? Risau ada orang datang, colik. Bahaya kan? Ada orang datang, minta duit. Bahaya. Jangan jalan seorang. Okey, kalau nak jalan tempat sunyi ni janganlah. Jalan yang luar tu, biar orang nampak, orang ada jiran nampak. Okey, kalau nak pergi jalan tempat sunyi ni pun bawa kawan-kawan ramai-ramai lah. Tapi cikgu rasa tak perlulah. Tak perlu. Kamu kena pergi jangan jalan tempat sunyi lah. Okey. Nak jalan mana pun ramai-ramai. Ataupun ajak abang, ajak kakak, minta tolong mak ayah, hantar nak ke mana. Tapi tak apa. Kita doakan tak ada benda-benda ni. Sekarang PKP, tak boleh keluar rumah, duduk rumah. Ingat Okey, jadi berjalan seorang diri di tempat sunyi juga situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Okey, ingat. Okey, cikgu cuba bagi contoh yang lain pula Okey, dalam buku teks kamu hanya ada 4 contoh situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Bahaya ni.
Cikgu tambahkan sikit lah supaya kita boleh tahulah apa lagi situasi-situasi yang boleh mengancam keselamatan diri kita, diri kamu lah. Kecil lagi. Yang cikgu dah besar lah. Okey. Tengok ni gambar adik ni. Nampak dia buat apa ni? Dia memasang peralatan elektrik tanpa pengetahuan ibu bapa. Bahaya tak? Fikir-fikir. Bahaya tak? Bahaya. Sebab kita takut apa? Takut boleh berlaku kejutan elektrik, boleh kena short. Bahaya takut salah cara nak buka tutup, tak pandai. Jangan. Kalau nak pasang switch elektrik, mesti ada mak ayah, mesti ada abang, ataupun minta tolong lah. Minta tolong kalau macam ayah ada kerja, tak apa, minta tolong abang, minta tolong kakak. Okey, kalau tak ada kakak, tak ada abang, dia seorang saja, minta tolong mak ayah. Tapi kalau mak ayah kerja, mak minta tolong, minta tolong mak mengawasi. Mengawasi kamu tengok. Okey, ataupun tunggu mak siap kerja dia ke apa sebab bahaya. Nak pasang elektrik ni memang bahaya sebab tu kena berhati-hati. Kena ada pengetahuan. Okey, kena bagi tahu mak, jangan pandai. Pandai pergi ke dapur, ambil switch, pasang, nak buka peti ais, nak main cabut-cabut, jangan. Nak buka komputer, pasang, nak charge handphone, sebab apa? Nak main Instagram, bahaya tu. Jangan suka. Okey, main elektrik, pandai buka tutup, jangan, bahaya. Okey. Memasang peralatan elektrik kena ada pengetahuan ibu bapa. Ingat bahaya. Yang ini juga contoh situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Bahaya. Okey, tengok ada lagi tak? Ada, nampak ni. Budak ni apa dia buat? Apa dia buat budak ni? Bermain dengan api. Okey. Bermain dengan api juga situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Betul tak? Betul lah. Sebab jangan suka-suka main api. Api ni dia kecil, tapi kalau tersalah cara, dia akan jadi apa? Api ni dia jadi baik, kecil kan? Tapi bila dia dah besar, dia membahayakan kamu. Sebab tu ingat, jangan main api. Api ni bahaya, cukup bahaya. Bayangkan kalau main dekat luar rumah musim panas, ada kertas, ada tisu, kamu bakar. Lepas tu dia makin besar, api dia makin besar. Makin besar, makin marak. Kamu terkejut, kamu baling. Baling terjatuh pula dekat langsir ke, dekat kain baju ke, ada terbakar. Kain kan terbakar. Jangan main api. Ingat nak main bunga api pun minta tolong abang kakak lah, ayah, pasang lilin. Tengok kamu. Nak main bunga api boleh, tapi kena ada pengawasan daripada orang yang lebih dewasa. Bukan kamu yang bakar, abang atau kakak atau ayah yang bakar api tu, lilin tu. Lepas tu mereka tengok kamu main. Tu boleh. Okey, jadi kena faham. Yang ini juga situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Okey, murid. Jadi ada banyak lagi situasi ada banyak situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Ada banyak. Ada banyak contoh Contoh apa lagi? Pergi ke kedai seorang diri. Selamat tak? Tak selamat, bahaya Pergi kedai seorang diri pun bahaya. Pergi mana lagi? Semua pergilah. Pergi kedai seorang diri, pergi ke sekolah seorang diri. Tapi kena ada kawan ikut, tak apa. Okey, faham Main handphone seorang diri pun bahaya, kena beritahu mak ayah. Okey, kena faham. Jadi cuba elakkan apa yang cikgu sebut tadi ni, situasi yang boleh membahayakan kamu. Elakkan, okey? Elakkan sebab kita nak elak benda-benda ni. Okey, dah selesai, alhamdulillah. Nampak? Dah selesai dah. Tak banyak, sikit je. Hari ni satu muka surat je. Okey, jadi kita ada tugasan. Okey, tugasan kamu tengok ni. Latihan di muka surat 88. Okey, tengok. Okey, dia ada dua latihan, tapi cikgu nak latihannya atas dia. Yang ini je latihan dia. Okey, iaitu tandakan right. Tandakan right pada situasi yang selamat, dan pangkah X pangkah pada situasi yang boleh mengancam keselamatan diri kamu. Tandakan right situasi yang selamat, yang pangkah pula situasi yang bahaya, yang boleh mengancam keselamatan kita. Bahaya. Okey. Jadi cikgu nak kamu ambil buku tulis kamu. Okey, tulis hari ni hari apa? Tarikh hari ni hari apa? Tulis arahan dia. Tandakan right pada situasi yang selamat, dan X pangkah pada situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Okey.
Kalau dia ada printer, okey, yang boleh scan gambar, yang boleh photostat gambar, buat photostat lah buku tu. Senang kerja kan. Tapi kalau dia dah tak ada kemudahan, tak ada printer, tak ada photostat, semua susah kan. Okey, tak ada masalah. Hanya tulis je lah A, B, C, D. A, apa jawapan dia? Betul salah. B, apa jawapan dia? Betul salah. C, apa jawapan dia? Betul salah. Macam itulah. Okey. Jadi tak banyak. Okey. Cikgu rasa macam nilah. Kalau dia tak ada gambar, okey, A. Dia akan buat sama ada right ke pangkah kan. Tapi kalau dia lepas right, dia tulis situasi yang selamat. Kalau dia buat pangkah, situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Panjang sikit. B. Kalau dia buat right, situasi yang selamat. Kalau dia pangkah, situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Faham tak? Faham tak? Tak apalah, kita bagi nampak cantik lah sikit buku kamu tu. Asyik right pangkah, cikgu pun tak faham benda dia. Tulis jawapan dia. Kalau kamu right, apa jawapan dia? Pangkah, apa jawapan dia? Boleh ya? Okey, tak banyak, sikit je, 4 dia. Okey. Okey, alhamdulillah selesai juga pembelajaran kita pada hari ini ya. Okey murid. Jadi cikgu harap semuanya dapat buat kerja, dapat buat tugasan yang diberikan ni. Tak banyak, sikit je. Sikit je, tak banyak. Yang selamat. Yang bukan boleh mengancam keselamatan kamu. Buat kerja ni, duduk rumah, buka, salin, buat jawapan, siap. Itu je. Okey. Cikgu doakan kamu sentiasa sihat sejahtera di rumah bersama keluarga. Okey, ingat ikut SOP. Kita jaga jaga diri kamu. Ingat, kita nak memutuskan rantaian COVID-19. Supaya apa? Bila tak ada COVID ni, kita nak pergi sekolah, barulah seronok nak belajar. Ni belajar dekat komputer, cikgu pun tak jumpa kamu, tak seronok lah. Aduh. Okey. Itu saja daripada cikgu pada kali ini. Semoga kita berjumpa di lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.